Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syamira binti Abdul Manan Iskandar, nombor metrik P139310 akan memetakan mengenai rancangan pengajaran harian RPH beserta justifikasi aktiviti bagi tugasan 2 kaedah mengajar. Rancangan pengajaran yang dibina ini adalah berfokuskan kepada mata pelajaran matematik tahun 4. Topik yang dipilih ialah pecahan manakala tema pembelajaran adalah nombor dan operasi. Masa yang ditetapkan adalah selama 30 minit. Penetapan standard kandungan dan standard pembelajaran adalah berdasarkan kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP iaitu standard kandungan 2.1 pecahan manakala standard pembelajaran 2.1.1 menukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. RPH yang dibina ini terdiri daripada 3 objektif. Objektif pertama mengenal pasti perbezaan di antara pecahan tidak wajar dan nombor bercampur yang ditunjukkan dengan betul. Objektif kedua ialah menukarkan pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Manakala objektif ketiga menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Seterusnya, pemilihan bahan bantu mengajar. Terdapat 4 bahan bantu mengajar dalam sesi pengajaran ini, antaranya buku teks matematik tahun 4, kad tugasan pecahan, poster infografik pecahan dan pen marker. Dalam perancangan RPH ini terdapat 5 langkah yang akan dijalankan. Perkenalan kepada isi pembelajaran dimulakan dalam set induksi selama 5 minit. Dalam set induksi ini, guru akan menggunakan poster infografik pecahan untuk memperkenalkan isi pembelajaran kepada murid mengenai pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Kemudian, RPH diteruskan dengan langkah 1 menggunakan kaedah perbincangan. Aktiviti berkumpulan akan dilaksanakan dan murid perlu menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur menggunakan kad tugasan pecahan yang diberikan guru. Seterusnya, langkah kedua menggunakan kaedah pembincangan seperti dalam langkah 1 dan murid perlu menukar nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar dengan melakukan aktiviti berkumpulan. Seterusnya, langkah ketiga. Dalam isi pengajaran ini, ia akan berfokuskan kepada penyelesaian soalan yang diberikan guru yang terdiri daripada soalan arah sederhana dan tinggi yang diambil daripada buku teks matematik tahun 4. Langkah yang terakhir adalah penutup. Guru akan merumuskan isi pembelajaran dan membuat penilaian terhadap aktiviti yang telah dijalankan. Seterusnya, saya akan pergi kepada justifikasi aktiviti. Yang pertama, menerangkan ciri-ciri kemahiran abad ke-21 murid. Terdapat 3 ciri-ciri profil murid yang boleh dilahirkan, antaranya profil pemikir, profil kerja berpasukan dan profil mahir berkomunikasi. Dalam profil pemikir, murid dapat berfikir secara kritikal menggunakan teknik yang telah diajar dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Seterusnya, dalam profil kerja berpasukan, aktiviti berkumpulan dilihat membolehkan murid bekerjasama secara berkesan dan menghargai idea-idea yang disumbangkan oleh rakan-rakan yang lain. Manakala profil ketiga ialah mahir berkomunikasi dapat ditingkatkan apabila murid berjaya menyuarakan idea atau pendapat secara lisan atau bertulis. Seterusnya, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kehebat murid. Yang pertama, murid boleh membanding beza di antara pecahan tidak wajar dengan nombor bercampur. Yang kedua, penyoalan soalan aras tinggi dapat menggalakkan murid berfikir secara mendalam. Sebagai contoh, guru boleh menguji murid dengan soalan yang berbeza aras untuk menguji kefahaman murid tentang topik yang diajar. Dan yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari untuk melakukan sesuatu perkara. Murid dapat mengaplikasikan segala pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan seharian mereka. Perkara yang terakhir adalah elemen merentas kurikulum atau EMK ialah satu unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen EMK yang diterapkan dalam RPH ini ialah nilai murni. Peraplikasian konsep nilai murni membolehkan murid dapat bekerjasama dalam menjayakan aktiviti berkumpulan serta berkeyakinan dalam menjawab soalan yang diajukan. Sekian sahaja pembatangan RPH dan justifikasi aktiviti daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najah Syafiqah binti Jusoh, nombor metrik P139174. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH bagi kursus kaedah mengajar GGGE 5014. Pensyarah bagi kursus ini ialah Encik Muhammad Syazwan. RPH yang telah saya pilih adalah berdasarkan kepada mata pelajaran matematik tahun 3 dan temanya adalah sukatan dan geometri dan bertajuk ukuran dan sukatan. Tempoh yang diberikan adalah selama 30 minit yang bermula daripada 8.30 pagi sehingga 9 pagi. Kamera fokus untuk topik ini adalah untuk menukarkan unit meter dan sentimeter. Saya juga telah menetapkan standard kandungan dan standard pelajaran berdasarkan DSKP. Standard kandungan adalah 6.1 panjang, manakala standard pelajaran adalah 6.1.1 menukarkan unit ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter. Terdapat 3 objektif RPH ini. Yang pertama, mengenal pasti konsep unit ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter.
Yang kedua, menukarkan unit ukuran panjang daripada meter kepada sentimeter. Yang ketiga, menukarkan unit ukuran panjang daripada sentimeter kepada meter. Langkah pengajaran. Bagi setiap induksi, guru dapat memperkenalkan konsep unit meter dan sentimeter kepada murid-murid. Langkah yang pertama, murid dapat menukarkan unit meter kepada sentimeter dengan darab 100. Langkah yang kedua, murid dapat menukarkan unit sentimeter kepada meter dengan bahagi 100. Langkah yang ketiga, murid dapat menyelesaikan dan menjawab soalan yang berkaitan dengan penukaran unit meter kepada sentimeter dan sentimeter kepada meter. Penutup, murid dapat merumuskan isi pelajaran pada hari ini. Terdapat 3 justifikasi dan antaranya adalah menerapkan ciri-ciri kemahiran abad ke-21. Yang pertama, kerja pasukan. Murid dapat menyelesaikan aktiviti secara kumpulan dengan baik. Yang kedua, pemikir. Murid dapat berfikir secara kritikal untuk menyelesaikan satu masalah. Bagi justifikasi yang kedua, merupakan elemen merentas kurikulum, iaitu nilai murni. Bagi justifikasi yang ketiga, meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Pertama, murid dapat menerapkan konsep dan menukarkan unit sentimeter kepada meter dan meter kepada sentimeter. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan pengukuran dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nusaidah binti Zohor M. Zahari dengan nombor matric P139244 akan membentangkan pembentangan mengenai rancangan pengajaran harian daripada subjek kaedah mengajar GGE 5014. Nama pensyarah ialah Encik Syazwan bin Zainan. Dalam rancangan pengajaran harian ini, subjek yang dipilih adalah subjek matematik tahun 2, kemudian tema yang dipilih ialah sukatan dan geometri dengan tajuk 7.0 iaitu ruang. Kemudian masa yang ditetapkan bagi subjek ini adalah pada 30 minit iaitu daripada pukul 9 pagi hingga 9.30 pagi. Kemahiran fokus yang diterapkan adalah memahami dan mengaplikasikan konsep matematik. Penetapan standard kandungan dan standard pembelajaran adalah berdasarkan DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadbiran. Okey, bagi standard kandungan 7.1 bentuk 3 dimensi. Kemudian bagi standard pembelajaran terdapat 3 standard pembelajaran yang telah ditetapkan. 7.11 mengenal pasti bentuk 3 dimensi berdasarkan huraian ciri-cirinya. 7.12 mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi. 7.13 mengenal pasti pelbagai bentuk bentangan 3 dimensi. Pilihan bahan batu mengajar yang digunakan ialah model bentuk 3D sebanyak 5 bentuk iaitu kubus, kuboid, piramid, silinder dan juga kon, 1 komputer riba, 1 pembesar suara, 1 papan putih, 7 marker pen, set bentangan bentuk 3D sebanyak 5 set, 36 kertas lakaran bentangan dan 36 gunting untuk 36 murid. Langkah pengajaran bagi subjek matematik tahun 2 dimulakan dengan set induksi yang berdurasi selama 5 minit. Yang pertama, guru akan melakukan soal jawab mengenai bentuk bersama dengan murid. Kemudian untuk menarik minat murid, guru akan membuat latihan nyanyian lagu bentuk 3D bersama murid. Kemudian, langkah pengajaran yang pertama dimulakan dengan guru menunjukkan model berbentuk 3D kepada murid iaitu kubus, kuboid, piramid, silinder dan kon. Kemudian guru akan menerangkan ciri-ciri khusus bagi setiap model 3D. Kemudian, langkah 2 pengajaran, murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan dan dalam setiap kumpulan, murid akan bergila-gila menampal objek yang mempunyai bentuk yang sama dengan model 3D yang telah dipilih oleh ahli wakil kumpulan. Langkah ketiga pengajaran, guru akan menerangkan definisi bentangan dan menunjukkan contoh bentangan kepada murid iaitu bentangan daripada bentuk 3D. Kemudian, murid akan membuat bentangan tersebut, menggunting bentangan tersebut mengikut kertas lakaran bentangan yang telah diberikan oleh guru. Dan penutup bagi langkah pengajaran, guru akan memberi pujian kepada murid dan guru menyandarkan lembaran kerja kepada murid untuk sesi perbincangan dan juga sesi pengajaran dan pembelajaran pada kelas yang seterusnya. Terdapat 3 justifikasi pengajaran dalam rancangan pengajaran harian yang telah disediakan. Yang pertama, elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum yang pertama ialah nilai murni iaitu bekerjasama di mana murid bekerjasama mencari bentuk 3D yang betul untuk ditampal pada papan putih berdasarkan soalan yang telah diberikan oleh guru. Kedua, elemen merentas kurikulumnya ialah kreativiti dan inovasi di mana murid menunjukkan kreativiti dan inovasi masing-masing melalui hasil kerja menggunakan kertas lakaran bentangan dengan menghasilkan satu bentuk model 3D. Justifikasi kedua, aktiviti rancangan pengajaran harian ialah dapat meningkatkan kemahiran abad ke-21 murid di mana murid bersifat ingin tahu terhadap model 3D setelah guru menerangkan model 3D melalui nyanyian dan juga penerangan ringkas. Yang kedua, murid bekerjasama dalam kumpulan secara harmoni untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru di dalam kelas mengenai bentuk 3D. Dan yang ketiga, murid mahir berkomunikasi dengan guru dan juga rakan-rakan melalui soal jawab mengenai bentuk 3D yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. Kemudian, justifikasi ketiga rancangan pengajaran harian ialah dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid di mana murid dapat mencerahkan ciri-ciri khusus pada bentuk 3D melalui kemahiran analisis dengan menyentuh memberi perhatian kepada bentuk tapak, bilangan bucu dan bilangan permukaan pada bentuk 3D. Kemudian, murid boleh menakul bentuk 3D yang terdapat dalam kehidupan seharian seperti botol air berbentuk silinder, pemadam berbentuk kuboid. Dan yang terakhir, murid boleh menghasilkan bentangan bentuk 3D dengan bantuan ringkas daripada guru. Sekian sahaja pembentangan rancangan pengajaran harian daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Rahim, bernombor metrik P143008. Saya akan membentangkan sertifikasi RPH berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 3 yang bertema Al-Quran dan bertajuk kefahaman surah Al-Fatihah. Antara aktiviti yang dilakukan ialah memasang audio animasi kartun yang menyampaikan makna surah Al-Fatihah. Dia dapat memfokuskan aspek penghayatan dalam pembelajaran seseorang pelajar. Selain itu, pelajar juga dapat menghayati makna surah Al-Fatihah. Di samping itu, pelajar dapat memberikan nilai jati diri yang benar melalui penghayatan surah Al-Fatihah. Seterusnya, melalui aktiviti ini, guru dapat memberi nasihat kepada pelajar tentang ciri-ciri jalan yang lurus dan ciri-ciri jalan yang sesat dalam skop pembelajaran makna surah Al-Fatihah. Aktiviti dalam RPH ini juga dapat meningkatkan profil pelajar dengan menanamkan kemahiran abad ke-21 dalam pelajar, iaitu pelajar dapat mahir berkomunikasi dengan menyuarakan idea dan maklumat melalui pembentang yang dilakukan. Selain itu, dapat menambahkan kemahiran kerja berpasukan terhadap para pelajar, iaitu dengan mereka bekerjasama melakukan tugasan yang diberi. Di samping itu, dapat meningkatkan profil pelajar melalui pertugasan ini supaya mereka berpeluang untuk menjadi seorang pemikir dengan berfikir secara kreatif melalui tugasan yang diberikan oleh guru. Contoh aktiviti lain juga seperti murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Aktiviti ini juga dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pada para pelajar. Contohnya, seorang murid perlu mengeluarkan satu ciri-ciri jalan yang lurus atau satu ciri-ciri jalan yang sesat berdasarkan makna surah Al-Fatihah tersebut. Selain itu, murid dapat mencari idea dengan berfikir gaya kritis berdasarkan sudut pandang seorang murid berkenaan ayat surah Al-Fatihah. Kesimpulannya, dengan aktiviti ini dapat menjadikan seorang murid yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu 8 aspek: jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul binti Muhammad Haizam, bernombor metrik P4559, akan membawakan RPH Saudara Tingkatan 2 yang bertajuk Kajian Alam Melayu. Di sini saya akan membacakan justifikasi pemilihan kaedah mengajar dan rancangan aktiviti yang serangkai setengah pengajaran. Terdapat 3 fasa dalam rancangan aktiviti pengajaran, iaitu fasa permulaan, fasa perkembangan dan fasa penutup. Bagi fasa permulaan, saya akan memberikan set induksi selama 5 minit dengan menarik perhatian pelajar terhadap isi kandungan pembelajaran. Saya akan memberikan pengenalan awal atau gambaran secara ringkas kepada pelajar serta akan meminta para pelajar untuk memberi sepenuh perhatian dan lebih fokus terhadap topik yang akan dibincangkan. Kemudian, fasa perkembangan terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama, saya akan memasang slide PowerPoint yang memaparkan objektif pembelajaran tajuk Kerajaan Alam Melayu. Dan saya akan menggunakan komputer riba dan SD sebagai platform utama. Pada ketika ini, pelajar mendengar penerangan guru berkaitan objektif dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai selepas tamat sesi pengajian. Langkah yang kedua ialah huraian tajuk Kerajaan Alam Melayu dari segi kegiatan ekonomi. Menggunakan komputer riba dan SD sebagai platform, saya akan memaparkan variasi gambar dan animasi video yang berkaitan dengan Kerajaan Alam Melayu melalui jalan cerita pendek yang dihasilkan. Pelajar akan merasa lebih teruja dengan penggunaan ayat yang ringkas dan menarik melalui jalan cerita yang dihasilkan. Maka dengan ini, pelajar tidak berasa bosan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Langkah ketiga ialah aktiviti pengukuhan, di mana setiap pelajar akan memiliki aktiviti kuis dan diberikan sebanyak 15 soalan kuis yang berhubung kait dengan Kerajaan Alam Melayu.
Dari aktiviti ini, saya dapat menilai tahap penguasaan dan kefahaman dan apa yang dipelajari oleh pelajar terhadap topik yang telah dibincangkan. Seterusnya, fasa penutup, saya akan meminta beberapa pengajar untuk memberi kesimpulan dan rumusan terhadap topik yang telah dibahaskan. Saya juga akan memberikan kesimpulan dan nilai murni yang terdapat daripada tajuk yang berhubung kait dengan Kerajaan Alam Melayu. Saya juga akan meminta pelajar untuk mencatat nota dan membuat peta minda sebagai kerja rumah untuk lebih meningkatkan daya ingatan dan penghayatan pelajar terhadap tajuk yang berhubung kait dengan Kerajaan Alam Melayu. Sekian, itu sahaja pembentangan disiplifikasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Syazwani binti Ruslan, nombor matrik P139601. Untuk RPH pada hari ini, saya akan membentangkan mata pelajaran sains tahun 6. Tajuk yang saya ambil untuk RPH ini adalah interaksi antara hidupan, di mana murid-murid akan diberi tugasan untuk mengenal pasti jenis-jenis interaksi antara hidupan haiwan. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama murid-murid adalah: cikgu boleh menggunakan visual supaya murid-murid dapat menggambarkan dan memahami maksud apa itu interaksi antara hidupan. Sebagai contoh, cikgu menunjukkan gambar raja untuk digambarkan oleh murid apa yang mereka faham tentang gambar raja tersebut. Aktiviti kedua pula, murid boleh dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan 2 atau 3 jenis tugasan yang sama dan perlu menyelesaikan tugasan tersebut. Contohnya, setiap kumpulan perlu melakukan satu keadaan bagaimana haiwan boleh berinteraksi untuk mendapatkan keperluan asas mereka bagi meneruskan hidup. Aktiviti ketiga, cikgu boleh bagi kuis kepada setiap kumpulan agar dapat menguatkan lagi pemahaman murid. Aktiviti keempat, murid dapat merumuskan pemahaman mereka dengan membuat semakan jawapan bersama guru. Untuk justifikasi, saya memilih strategi pembelajaran melalui konstruktivisme di mana murid dapat belajar sesuatu melalui fahaman mereka sendiri dengan bimbingan cikgu yang mengambil kira pengetahuan asas murid tersebut. Dan juga murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman mereka dalam membuat refleksi. Sebagai contoh, murid dapat berbagi idea bersama ahli kumpulan yang lain untuk menyelesaikan tugasan yang diberi oleh cikgu. Secara tidak langsung, murid telah melakukan aktiviti yang merangsang pemahaman mereka. Justifikasi yang kedua pula, saya memilih elemen merentas kurikulum iaitu nilai murni, di mana nilai murni ini diberi penekanan dalam semua mata pelajaran termasuklah mata pelajaran sains supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya. Nilai murni juga dapat memberi pengajaran kepada murid-murid melalui cara murid berfikir dan membentangkan idea mereka. Sebagai contoh, murid mempunyai minat dan bersikap ingin tahu tentang alam sekeliling mereka, termasuklah haiwan dan tumbuhan. Oleh itu, mereka sedar bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami dan menghargai alam sekitar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.